Baik. Sebelum kita mula, saya nak ni wajiblah saya beritahu anda bahawa apakah dia internship. Ini adalah satu program latihan di lapangan. Kalau di universiti dipanggil latihan industri, LI. Ya, kita bukan kerja kilang, kita nak jadi cikgu, kita panggil internship. Program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar dikendaki merancang, melaksana dan menilai projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah atau aktiviti rutin yang telah menjadi amalan dan budaya sekolah sepanjang tempoh internship anda. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan mentor. Anda akan diberi seorang mentor untuk membimbing anda sepanjang internship. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. Baik, biasanya internship ni pelajar-pelajar sini dulu, mereka akan menjalankan aktiviti apa yang akan dibuat dalam kajian tindakan. Anda akan menuliskan kajian tindakan, apa yang anda akan buat ditulis dan dinilai dan dicuba buat di dry run ataupun diuji semasa internship. Objektif dia, melalui program internship ni pelajar akan dapat merancang dan melaksanakan aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Ini saya cakapkan tadi. Anda boleh gunakan tajuk kajian tindakan anda. Okey. Untuk sepanjang internship ni. Boleh test. Boleh test bahan-bahan yang anda sediakan. Menyediakan kertas cadangan atau kertas projek atau aktiviti yang dipersetujui oleh pihak sekolah. Okey, sebarang apa dengan maksudnya adalah diberitahu dan projek anda haruslah diberi kelulusan barulah anda laksanakan. Jangan laksanakan secara diam ataupun tanpa pengetahuan pihak sekolah. Ya. Okay, menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan, accountability dan integriti dalam melaksanakan tugas. So, hadirlah ke sekolah dengan sikap yang positif. Dengan gaya seorang profesional, supaya sekolah yakin dengan keluaran guru pelatih ataupun siswa guru IPD Kampus Ipoh. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan, membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelikitan pasukan. Ingat, anda bukan bekerja seorang diri. It's not a one-man show. It's a teamwork. Ya, anda harus bekerja secara berpasukan. Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi. Maksudnya bekerjasamalah dengan pihak sekolah. Kalau projek ataupun aktiviti anda itu tidak disukai oleh pihak sekolah, jangan buat. Mesti ada konsen, mesti ada kebenaran daripada pihak sekolah. Okay, melalui program internship, pelajar akan dapat menguruskan masa, emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan khasiat seorang guru. Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa. Membuat refleksi dan menilai amalan PNP, projek atau aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.
menunjukkan inisiatif ke arah nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. Dan saya nasihatkanlah secadangkan aktiviti yang anda lakukan semasa internship, cubalah jangan ulangi aktiviti-aktiviti yang telah ada sebelum ini. Cuba create ataupun hasilkan aktiviti yang baru yang boleh anda jadikan sebagai tajuk kerja tindakan anda dan anda boleh gunakan di peringkat master dan seterusnya PhD. Okay, ini ialah foundation ya, asas untuk anda membuat master kalau anda dapat tajuk yang sesuai. Okay. Okay. Internship ni dijalankan selama 4 minggu, iaitu sebulan. Tarikh pelaksanaan internship bermula pada 18 April 2022 hingga 20 Mei 2022. Daripada bulan puasa hingga ke hari raya. So, tak ada alasan. Tidak boleh dilaksanakan walaupun bulan puasa. Minimum 2 waktu seminggu. Okay. Waktu mengajar anda kalau tak dapat kelas, minta daripada pihak sekolah. Cakap dengan baik-baik dengan fikir. Minimum mengajar anda adalah 2 waktu seminggu, maksimum 4 waktu, jangan lebih. Dan anda mengajar bidang teras sahaja. Ya, minimum 2 waktu, maksimum 4 waktu dan mengajar bidang teras sahaja. Okey, projek internship. Pelajar dikendaki melaksanakan satu projek atau satu aktiviti secara individu. Ya, bukan berkumpulan ya. Ini ialah kerja anda sendiri, kerja buat anda sendiri. Dengan berbantukan pelbagai sumber dan teknologi yang berkaitan dengan kurikulum atau co-kurikulum di dalam dan di luar bilik darjah. Okay. Tidak dibatasi oleh bidang teras atau elektif atau teras pelajar. Anda boleh bebas buat aktiviti, pilih tajuk yang sesuai untuk projek atau aktiviti yang anda lakukan. Dan sekali lagi, biarlah aktiviti atau tajuk itu boleh digunakan dalam kajian tindakan. Projek tersebut mestilah mencakupi projek yang mengandungi elemen-elemen inovasi yang dapat menampilkan ciri-ciri kepimpinan. Projek mempunyai nilai-nilai komersial, boleh dipasarkan, menyediakan kertas kerja yang menjelaskan objektif, strategi, pelan tindakan, projek inovasi dan lain-lain yang berkaitan, membuat penilaian pelaksanaan dan keberkesanan projek inovasi yang telah dilaksanakan. Anda juga boleh menilai projek inovasi yang telah dilaksanakan oleh pelajar-pelajar lain yang sebelum ini. Okey. Dan projek tersebut mestilah mencakupi laporan bertulis 2,000 patah perkataan. Ya. Tidak termasuk abstrak, lampiran atau keterangan berkenaan bahan grafik seperti rajah, peta jadual, gambar, ilustrasi dan sebagainya mengenai projek yang dijalankan berdasarkan panduan yang disediakan. Dokumen internship 2022. Ya, 2,000 patah perkataan ya. Menyediakan video montaj proses pelaksanaan projek inovasi berdurasi 10 hingga 20 minit. Dan hendaklah diserahkan kepada pesyarah penyelia sebaik saja tamat tempoh internship untuk dinilai. So anda ada 2 perkara, pertama ialah yang bertulis, satu lagi ialah video. Okey. Projek tersebut mestilah mencakupi persediaan portfolio internship yang lengkap dan dihantar kepada pesyarah penyelia sebaik saja tamat tempoh internship untuk dinilai. Portfolio anda akan dinilai. Projek inovasi hendaklah asli dan tidak memplagiat inovasi terdahulu. Ya, kena original, mereka sendiri. Walau bagaimanapun, penambahbaikan terhadap projek inovasi sedia ada adalah dibenarkan.
Okey, dapatkan nasihat secara penyedia anda terlebih dahulu tentang apa yang anda nak lakukan. Contoh projek intensif, projek outreach kaedah baca cepat dalam pelajaran Jawi, kem rekreasi matematik Minda 3.0, bengkel teknik parodi dalam set induksi, bengkel pengurusan projek secara automasi, kursus PLC interaktif. Baik, ini contoh-contoh sahaja. Banyak lagi contoh aktiviti yang boleh anda jadikan sebagai pedoman. Kehadiran intensif perlu hadir 100%. Perkara-perkara yang membolehkan anda pelajar tidak hadir intensif hanya dengan kebenaran pengarah IPG, tidak lebih daripada 10% daripada jumlah hari intensif. Ya, tak lebih daripada 10% hari intensif. Yang ayat kebenaran pengarah, bukan unit praktikum. Ya, anda perlu mendapatkan kebenaran pengarah, kecuali kalau pelajar sakit atau cedera yang mesti disahkan oleh pegawai perubatan. Mesti ada MC. Atau menjadi saksi atau terlibat dalam kes perbicaraan kes mahkamah. Atau keluarga terdekat meninggal dunia. Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian. Dan permohonan ini tak hadir ini dihantar kepada pengarah IPG Kampus Ipoh. Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir intensif hanya dengan kebenaran pengarah IPG Kampus Ipoh, tapi tidak melebihi 10% daripada jumlah hari intensif. Okay, peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan. Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh pengarah IPG. Kehadiran yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran, kes ini akan dirujuk kepada jawatankuasa tata tertib IPG untuk diambil tindakan. Faham? Jelas? Jelas. Okey. Kehadiran intensif juga, tindakan bagi kes kehadiran intensif tanpa sebab atau tanpa kebenaran dan kurang daripada 1%. Kalau kehadiran 90% ke atas, JKA PIPG akan menentukan sama ada pelajar tersebut perlu melengkapkan kehadiran intensif atau tak. Kalau 70% sehingga 89.9%, pelajar wajib melengkapkan kehadiran intensif. Kalau kurang daripada 70%, pelajar wajib mengulang keseluruhan intensif. So, janganlah tak mengulang ya. Bagi saya simple. Benda simple, senang itu hadir 100%, buat intensif dan habiskan. Anda tak ada masalah, kami tak ada masalah. Okey? Jangan cari ataupun timbulkan masalah saja. Penilaian intensif. Penilaian pelajar dalam intensif dibuat oleh mentor 60% dan pensyarah penilai 40%. Okay, di sini anda boleh lihat bahawa penilaian anda adalah lebih diberikan oleh mentor anda, di mana pensyarah hanya 40%. So, berbaik-baiklah dengan mentor anda. Okay? Itu guru sekolah. Penilaian dibuat secara berterusan selama 4 minggu. Melibatkan aspek-aspek perancangan projek, aktiviti, perancangan, pelaksanaan projek atau aktiviti, penulisan laporan projek atau aktiviti, catatan refleksi dan pembinaan portfolio. Okay. Pensyarah penyelia dan mentor perlu melengkapkan borang PR3 bagi tujuan penilaian intensif pelajar. Okey, inilah wajaran penilaian intensif adalah seperti berikut. Okey, perancangan portfolio intensif 15%. Okey, portfolio intensif dan pemerhatian mentor 40%. Penulisan laporan projek aktiviti, portfolio intensif 15%. Catatan refleksi portfolio 20%. Pembinaan portfolio 10%. So, semua ialah 100%.
Kes gagal internship, na'udzubillah. Jangan bagi gagal, jangan mencari gagal, jangan susah gagal. Tapi kesnya adalah seperti berikut. Penentuan gagal internship berdasarkan kepada syarat-syarat berikut. Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tak mahu menerima teguran, tak mematuhi teguran dan bimbingan. Mentor dah beri teguran dan bimbingan tapi dia tak mahu dengar, dia nak ikut cakap dia je. Tu alamatnya memang nak ke laut lah. Dan bimbingan yang diberikan semasa walaupun telah diberi marah secara bertulis. Contohnya, tak buat RPH, tak buat perancangan, tak buat pelaksanaan dan tak buat penilaian projek, tak tulis jurnal reflektif. Semua itu boleh menggagalkan anda dalam internship. Sebab kata saya tadi, jadilah seorang pelajar atau guru yang baik. Jangan cari masalah, jangan timbulkan masalah. Penentuan gagal internship berdasarkan syarat-syarat berikut. Ini sambungan. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174. Akta 174 apa? Akta universiti yang disabitkan kesalahan. Ini 174 ni bahaya ya. Pelajar yang gagal perlu disahkan oleh PIBG. Pelajar yang gagal diberi peluang mengulang sekali saja. Kami dalam sistem ni, sistem pendidikan kita bermurah hati. Gagal pun boleh ulang. Itu sekali saja. Apakah tugas anda? Tugas pelajar menyediakan kertas kerja dan melaksanakan projek atau aktiviti yang mengandungi elemen-elemen inovasi. Berbincang dengan pensyarah penyelia, pengurus sekolah dan mentor untuk mencapai persefahaman dan penyelarasan projek atau aktiviti yang akan dilaksanakan. Ingat, the keyword, kata kuncinya ialah berbincang. Bukan sekali, bukan dua kali. Perbincangan ini hendaklah dijalankan berkali-kali. Ya, supaya timbul satu kesepaduan dalam pelaksanaan projek atau aktiviti awak. Kalau senang nak buat aktiviti atau projek. Membina hubungan profesional dengan pensyarah penyelia, ngurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah. Okay. Tunjukkan satu repo yang baik. Okay. Jangan pula anda memburukkan guru besar di belakang di media sosial. Memburuk-burukkan pihak sekolah dan sebagainya. Di sekolah ni tak elok lah. Pagar pun berlubang lah apa. Jangan kutuk sekolah. Sepatutnya anda kena bimbing dan hargailah sekolah yang ada. Okey. Menulis rancangan mengajar RPH mengikut format yang digunakan oleh guru di sekolah mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan. Ingat ya, dua waktu minimum, 4 waktu maksimal. Menyediakan, kalau pihak sekolah hendak bagi lebih, cakap elok-elok, terangkan kami ada aktiviti atau projek yang perlu dibuat. So masa yang diberikan terhad sebulan. Jadi kami tak boleh menerima waktu yang lebih. Yang bukannya memberitahu kepada unit praktikum apa yang kami boleh buat. Sebab saya tak kenal awak punya guru besar, saya tak kenal awak punya fikir. Anda hendaklah berbincang dengan fikir, jelaskan dengan mereka secara baik. Anda ada tugas lain selain daripada mengajar di sekolah itu. Okay. Menyediakan kertas cadangan anggaran 2,000 patah perkataan yang menjelaskan tentang objektif, strategi dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang ditetapkan. Melaksanakan projek atau aktiviti yang secara individu. Dah rancang, dah plan, anda kena jalankan aktiviti tersebut.
Projek atau aktiviti hendaklah praktikal, boleh disempurnakan dalam masa 4 minggu. Itu yang ramai kantoi. Plan bagus-bagus, dah canggih punya planning tapi tak praktikal, tak boleh dijalankan dalam masa 4 minggu. So ini mengganggu proses pembentangan projek awak. Dan aktiviti awak tidak akan mengganggu pentadbiran sekolah ataupun proses PDP dan tidak melibatkan kos yang tinggi. Okay. Menilai keberkesanan projek atau aktiviti yang telah dilaksanakan, membuat laporan bertulis dengan anggaran 2,000 patah perkataan mengenai projek atau aktiviti yang dijalankan berdasarkan panduan yang disediakan dan diserahkan kepada pihak pengurusan sekolah. Anda punya laporan bukan saja pensyarah pengelia atau mentor anda yang akan baca, sekolah juga akan baca. So, kenalah tulis elok-elok. Mengamalkan penulisan refleksi mingguan bagi setiap aktiviti dijalankan, melengkap dan mengemas kini portfolio internship. Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada mentor pada minggu akhir internship. Okey. Kepada mentor pula, mereka akan menguruskan borang PR3. So, mulai tahun ini, tahun 2022, pelajar tidak dibenarkan lagi menghantar borang PR3 bagi pihak mentor. Borang tersebut mestilah dimasukkan dalam sampul surat, ditutup, dimatrikan, disil dengan lilin merah ataupun menggunakan cok rasmi, cok bulat pada penutup sampul surat. Kerana ianya menjadi dokumen rahsia. Ya, hanya mentor dan pihak unit praktikal saja yang akan tahu. Ya. Anda tahu juga nanti, tapi sudah di kemudian lah, last sekali. Contoh yang dimatrikan macam ni, sama ada menggunakan lilin merah ataupun cok di bahagian yang digam di sampul surat, yang buktikan dia tidak dibuka. Dan sebarang cubaan untuk buka kami dah tahu. Penanya unit praktikal dah masak cara-cara pelajar curi-curi buka. Ya, dah pernah berlaku. Dan jangan jadikan ini sebagai salah satu sebab markah anda dikurangkan. Ya. Kerana tidak ikhlas mencuri-curi melihat orang, maka pihak kami boleh menurunkan markah anda. Boleh serah tangan ke unit praktikum ataupun post ke alamat berikut. Alamat FPG kita lah. Institut Pendidikan Guru, Kampus Ipoh, ke 1150, Belum Bintang. Yang paling penting ialah UP, Pegawai Pengurusan Praktikum. Ya. Jadi Tuan Habib Nakahi kita. Tarikh akhir penghantaran. Kalau ingat ni semua orang ya. Penghantaran borang PR3 ialah 3 Jun 2022. Sebelum membuat penghantaran, pastikan mentor membuat salinan PR3 tersebut untuk simpanan dan juga lampiran. Kenapa kena buat salinan? Takut hilang semasa post. Saya dah post, kami tak terima. So, gunakan salinan tersebut, hantar sekali lagi. Okey, inilah SOP, kita jaga kita, masih lagi di bawah ancaman COVID, walaupun dah di peringkat endemik. So, pelajar perlu mematuhi setiap SOP pelan pemulihan negara yang ditetapkan, iaitu sentiasa mengenakan pelitup muka semasa berada di sekolah. You like it or not, suka atau tidak, pakai. Saya pun kadang-kadang saya lemas, tapi saya terpaksa pakai.
Memastikan tahap kesihatan yang baik setiap kali hendak ke sekolah. Hand sanitizer sentiasa dibawa. Kalau anda tak sihat, dapatkan rawatan segera. Dan rawatan ini hanyalah klinik kesihatan kerajaan saja yang kami boleh menerima MC secara senang, secara terus. MC oleh klinik kesihatan kerajaan ataupun hospital kerajaan. Daripada MC daripada Sinsay, Tok Bomo, Talipati tak boleh. Okey, lapor segera kepada pegawai pengurusan praktikum jika anda kena COVID, kena SSO, Home Surveillance Order. Laporkan juga kepada Encik Said Muhammad Hashim di HCP Pelajar 016-502-8755. Maklumkan kepada guru besar situasi arahan kuarantin Kediri dalam Mahasejahtera dan anda dibenarkan dengan adanya home HSO ni barulah dibenarkan menjalankan internship secara dalam talian. Kalau tak ada ni jangan nak gatai-gatai lah nak buat HSO. Ada dalam Mahasejahtera baru boleh buat. Okey, jelas? Tak tahu ada yang tanya macam mana kalau saya kena COVID. Inilah caranya. Lapor pada pegawai praktikum, lapor pada Encik Said, lapor pada guru besar dan dalam laporan tu mesti ada salinan HSO. Dan barulah boleh buat internship anda secara dalam talian. Dokumen penting, segala dokumen penting dalam seperti barang kehadiran talimat, surat penempatan internship, surat pengenalan diri pelajar, surat jemputan talimat, memo lantikan dan dokumen-dokumen lain pautan yang diberikan pada ruangan description YouTube rakaman talimat ni. Okey. Dan untuk talimat pengurusan internship kita akan adakan pada hari Isnin 10 April 2022. Talimat ni adalah berkaitan dengan hal-hal pengurusan internship. Semua pelajar wajib hadir. Pautan akan diberikan dan talimat pengurusan internship akan dijalankan oleh Tuan Haji Muhammad Nakahi. Saya salah tarikh tu, bukan 10 April, 4 April. Oh, 4 April. Okey. Saya salah tarikh, maaf Okey. Tolong betulkan semua orang yang 4 April 2022. Okey, sembarang pertanyaan anda boleh hubungi saya, Encik Norizman bin Idris. Okey, praktikum nombor 011-100-6635 atau Puan Yang binti Abdul Kahar, penolong ketua unit praktikum, ataupun hubungi Tuan Haji Muhammad Nakahi. Inilah yang orang paling awak layak, paling sesuai awak hubungi. Bagi yang menguruskan praktikum di APG kita. Okey, kalau tak ada apa soalan, Encik Mani Rajan ada sedikit kalimat kepada anda. Okey, dan diminta bersabar, tunggu. Encik Mani. Okey, terima kasih Encik Norizman ya, Ketua Unit Praktikal dan Tuan Haji Nakawi ya. Terima kasih banyak memberi ruang kepada saya teruskan dan saya salam sejahtera juga pada Dr. Azmi ya, KJ JPPI. Pelajar-pelajar boleh dengar ke? Semua pelajar boleh dengar? Boleh. Okey, very good. Okey ya, salam sejahtera. Saya akan ambil masa 10 hingga 15 minit saja, sebolehnya secepat mungkin. Sekejap ya, saya sediakan slide sekejap. Ada berapa kelas terlibat dia? Kita ada 4 kelas ke? T1 betul? Betul ke? Berapa kelas? 4 kelas ke? Oh ya. Haji, yang 4 kelas ya? Ya, betul. Okey, terima kasih. Sekejap. Okey, boleh nampak ke? Yang lain boleh nampak skrin? Boleh nampak skrin?
Boleh, Boleh. sir. Okay, very good. Okay ya, hari ini taklimat pelaksana ESSKP IPGM ambilan ya, kita punya PISMP ambilan Jun 2018 unit apa? Unity kan. Hari ini kita akan buat secara Google Meet. Saya rasa apa yang saya nak beritahu very simple. Saya nak semua ambil perhatian satu, di mana yang ni adalah satu proses di mana anda perlu didedahkan dengan taklimat ni. Okey, taklimat ni sekejap ya, kalau kita perhatikan di sini, definisi dia adalah soal selidik kepuasan pelanggan ya. Itu yang short form dia kata SSKPE, itu adalah dari kita guna cara online ya. Adalah soal selidik yang perlu ditanggungjawab oleh pentadbir sekolah seperti guru besar, penolong kanan, ketua panitia setelah guru baru lulusan IPG ditempatkan di sekolah selama setahun. Okey, setelah anda ada di sekolah setahun, baru anda akan dinilai. Okey, SSKP ini ditadbir bagi tujuan penambahbaikan program latihan perguruan pra-perkhidmatan perkelurahan IPG ya, IPG ni sendiri. Maka tak perlu apa-apa risau. Sekarang sistem ni telah dikemas kini. Okey, mudah untuk kita akses. Itu dikata soal selidik kepuasan pelanggan secara online. Okey, ini dia kalau kita nampak. Mengumpul maklum balas pihak sekolah terhadap guru baru macam kita, IPG kita, dia akan keluar pergi ke sekolah. Bila pergi ke sekolah, anda akan dinilai setelah berapa tahun? Setahun anda berada di sekolah. Langkahnya very simple. You perlu kemas, kita akan kemas kini nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email anda. Setakat ni ya, apa yang saya dah beritahu, pihak IPGM telah hantar satu mesej katakan mereka akan ambil maklumat anda dalam e-posting anda. You dah mula akan isi kan? You akan isi e-posting ke? Betul? Betul pelajar? Hello? Semua boleh dengar? Boleh. Belum lagi isi ke yang berkaitan dengan e-posting ni? Belum kan? Dah? Dah isi. Dah isi. Okey, maksudnya dulu kita akan batch yang lalu unit S yang dulu kita ambil nama, kad pengenalan, nombor telefon, email aktif. Jangan guna email IPG yang diberikan ni. Anda perlu gunakan email sendiri anda. Dan maklumat ini buat masa sekarang mereka kata tak payah. Mereka akan ambil dari sistem e-posting. Okey, kita tunggu apa-apa arahan yang akan diberikan. Maka ini yang dikatakan ya, bila dah ada di sekolah anda akan dinilai. Kau tengok ya, ini akan diupdatekan kepada anda. Setelah posting, pihak pentadbir IPG akan menghubungi anda. Macam saya akan menghubungi anda kalau ada kekurangan maklumat yang you sampaikan. Contohnya, guru baru perlu mengisi nombor kod sekolah dan maklumat lain. Maksudnya, kalau ada masalah baru saya akan hubungi. Sebab sistem tahun ni dikatakan bahawa mereka akan dapat daripada e-posting. Bila posting keluar, kod tu sekolah apa-apa tu mereka akan lepas ya. You pergi ke sekolah dah kan. Maka mereka akan buat update. Kalau ada masalah, saya akan hubungi you all. Okey ya, ini yang penting. Okey, setelah kita tahu yang ni, saya akan terus ke surat yang berikan kuasa kepada saya untuk lakukan taklimat hari ini. Ini daripada pengarah kita, sebenarnya daripada IPGM, design on director. Okey, ini ya, surat daripada rektor. Okey, dikatakan, apa dia, title dia kata apa? Pemakluman taklimat sistem soal selidik kepuasan pelanggan ESSKP untuk pelajar tahun akhir. Okey, Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Maka apa yang saya maksudkan, taklimat ini adalah satu prosedur yang saya perlu lakukan pada anda, beritahu bahawa anda akan dinilai. Soalan yang timbul, doktor, apa yang akan ditanya, apa yang ada dalam soal selidik ni? Betul kan? Timbul persoalan seperti itu. Maka untuk mengatasi ini, saya akan tunjuk satu contoh supaya anda faham aspek ini akan diuji pada anda. Ini adalah LAM PT 1301. Ini yang anda perlu akan diberikan dinilai oleh guru besar anda. Dan amat penting ya, ini untuk penambahbaikan kita sistem ni. Tengok dia, pengenalan dia. Instrumen yang ada dalam soal selidik kepuasan pelanggan SSKP ini perlu dilengkapkan oleh pentadbir sekolah, sama ada guru besar atau penolong kanan atau penyelia petang ataupun ketua panitia. Setelah guru baru lulusan IPG ditempatkan di sekolah selama
1 tahun atau 12 bulan. Macam you all, after 1 year, anda akan dinilai. Okey, macam mana dia akan laku? Tujuannya adalah apa? Untuk penambahbaikan program pelatihan perguruan pra-perkhidmatan kelurahan IPG ni. Kita akan lihat apa kekeluaran kita ni macam mana. Betul-betul dia memberi kesan pada sistem yang ada di sekolah ni. Mereka betul-betul adapt to the system atau tidak. Okey, macam mana kita tahu? Maklum balas yang diperolehi daripada setiap responden adalah sulit dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. Kajian ini maksudnya kajian untuk apa dia? Untuk IPG ini sahaja. Apa dia? Komitmen tuan-puan dalam melengkapkan instrumen ini dengan ikhlas dan jujur amat dihargai dan diucap dengan terima kasih. Ini diberikan pada guru besar. Okey, aspek akan diuji. Tengok ya, perhatikan. Ini dia. Kenapa saya tunjuk awal-awal buat persediaan, buat yang terbaik. Macam saya tengok tadi, Cik Nur Izman kata, buat yang betul-betul, jaga nama mak LPG kita ni. Maka pergi ke satu tempat, you perlu macam intensif, you pergi tu, buat satu yang baik, belajar dari sistem tu. Maka ini dia. Pertama, bahagian A, maklumat guru baru, tengok ya. Bahagian B, maklumat pentadbir akan diisi juga. Bahagian C, penilaian pentadbir terhadap guru baru. Dan bahagian D, pandangan pentadbir terhadap guru baru. Guru baru wajib, apa dia? Dinilai ya, apabila berada di sekolah selama 6 bulan dan orang yang menilai ini perlu ada 6 bulan di bawah pemantauannya. Maksudnya guru baru ni apabila tidak dinilai oleh guru besar dan sebagainya, mesti sekurang-kurangnya 6 bulan you dah ada di bawah beliau tu. Okey, untuk buat penyeliaan, untuk dinilai. Okey, penilaian dibuat berdasarkan pada apa dia? Dia ada Likert scale digunakan, apa dia? Sangat tidak memuaskan macam ni. 1, 2, 3, 4 ni. Sangat memuaskan adalah 5. Macam ini ya. 1, okey, 2, 3 dan 4. Ini adalah Likert scale yang digunakan point-point ni. Okey, ini dia soalan pertama. Dijana secara automatik. Maksudnya begitulah sistem ni. Tak perlu anda, dia akan, bila you dah input ni tu ada, dia akan jana sendiri. Okey, dan nilai ini akan dijana. Tengok di sini, apa dia? Nilai purata, apa dia? Kumulatif, PN, GK ni akan dimasukkan, dia akan tick dijana sendiri oleh dia secara automatik. Okey, maka inilah dia. Dilengkapkan oleh pentadbir. Ini saya nak tunjukkan contoh bagaimana dia akan lengkapkan oleh pentadbir. Dilengkapkan oleh pentadbir juga. Lepas tu pergi ke sini adalah penilaian ni. Tengok ya, penilaian terhadap guru baru. Pertama aspek akan dilihat adalah aspek pengajaran dan pembelajaran. Okey, dia akan lihat kemahiran guru baru ini dalam menyediakan RPG atau tidak. Membuat perancangan atau tidak. Menyediakan alat bantu mengajar atau tidak. Mengurai isi-isi dengan skop yang dirancang. Pengurusan masa ni dia. Penglibatan apa dia? Murid berpeluang untuk aktif dalam kelas atau tidak bila adanya PDP ni. Mewujudkan persekitaran pembelajaran kondisi atau tidak. Maka dia akan tick dekat sini. Okey, habis ini ada H juga mengawal suasana pembelajaran, memberi murid pembimbingan yang bersesuaian dengan aras keupayaan mereka, memberi murid dorongan untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran. Semua ya aspek-aspek ni. Buat yang you terbaik. Jangan tengok ini aja kita buat kerja, betul? Yang kedua adalah aspek penyelesaian masalah. Bagaimana guru ini boleh mengatasi punca berlakunya suatu masalah. Menghadapi masalah dengan tenang atau tidak. Macam ni. Menyelesaikan masalah secara profesional, semua ni satu demi satu. Habis yang tu, dia akan masuk ke aspek komunikasi. You macam mana? Menyampaikan idea dengan jelas, dengan mudah. Menghormati warga sekolah dengan pelbagai latar belakang. Bagaimana dengan komunikasi anda? Bertoleransi semasa berkomunikasi dengan warga ni. Semua ni akan terlibat. Okey, semua ni. Okey, berkomunikasi secara beretika atau tidak. Dan nombor 4, aspek pengurusan maklumat. Bagaimana aspek pengurusan maklumat? Kena mesti maklumat dari pelbagai sumber. Okey, menguruskan maklumat dalam bentuk mudah difahami. Persembahkan maklumat secara inovatif. Semua ni. Okey, habis yang tu. Yang kelima, aspek pembelajaran sepanjang ayat ni. Berkongsi ilmu yang melibatkan pengetahuan, kemahiran dan diri rakan guru atau tidak. Okey, menghadiri program pembangunan, apa dia? Kompetensi secara sukarela, semua ni akan diuji. Okey, habis yang tu, datangnya yang terakhir di sini adalah D tu. Pandangan pentadbir terhadap guru baru. Yang ini, dia perlu ditulis, maksudnya dia bukannya ada Likert scale. Dia akan rasa secara peribadi saya puas hati atau tidak. Dia akan tick saja. Lepas tu, dia akan beritahu yang ini akan ditulis oleh guru besar terhadap you all. Pengajaran dia, kekuatan dia apa? Kekuatan dia apa dia akan tulis. Extra ni. Kekuatan you all. Maka kekuatan, kelebihan dia akan tulis. Semua. Lepas tu dia kata,
Apakah kekurangan atau kelebihan yang boleh dicadangkan aspek yang sama ni, tengok. Apa dia? Pertama, mula dari pengajaran dan pembelajaran, penyelesaian masalah, komunikasi, macam atas tu semua ni. Apa dia yang kelemahan yang ada, kekurangan, nyatakan kekurangan yang ada. Okey, habis itu dia akan nyatakan maka habis program berkaitan dengan apa yang kita dah bincangkan hari ini. Maka apa yang dah saya beritahu kepada anda very simple. Okey, bila kita hendak satu lagi ya, apa yang penting bila kita lakukan sesuatu tu, lakukan dengan betul-betul. Okey, bila hendak observe mereka datang ke kalau perhatikan je ya. Sekejap. Okey, sekejap. Okey. Okey, ada apa-apa dah tanya setakat ni berkaitan dengan pembentangan yang saya berbuatkan tadi? Ada apa-apa dah tanya? Okey, kita ada KU untuk 4 kelas, okey? Boleh bantu saya. KU siapa untuk T1? T1 siapa? KU? Ketua unit siapa untuk ini K1? Hello, boleh dengar ke? Ya, Encik dengar. Siapa KU ni? Untuk K1? Lupa ke? K2 siapa? K berapa? Kumpulan yang terlibat hari ni apa? K1 dengan K7 siapa? KU K7? K7. T7 tu. Sorry, T7. Siapa KU? T7 Norain. Norain. Okay, good. Okay, lagi T10? T10 siapa? Ada? Okay, very good. Okay, T13? T13? Ketua yang tak ada ke? Okey, tak apa macam ni ya. Saya nak ketua-ketua ambil perhatian. Saya nak you all wujudkan satu WhatsApp group yang melibatkan semua pelajar yang ada sekarang ni. Buat WhatsApp group dan addkan saya. Nama kalau tak ada nombor, saya akan beritahu kepada anda. Nombor saya adalah nanti saya akan beritahu kepada anda. Saya hubungi saya kalau tahu pun macam mana. Saya akan bagikan, addkan saya. Saya ulang balik. Tulis sana ESSKP ambilan Jun berapa 2018, buat satu grup dan saya nak semua grup ni ada wakil, semua perlu ada. KU buatkan masukkan semua pelajar-pelajar dalam kumpulan WhatsApp grup berkenaan. Cuba buatkan. Tujuannya adalah apa? Bila dah anda ada di sana, ada apa-apa masalah, saya boleh gunakan WhatsApp. You boleh kontak saya menggunakan apakah yang boleh diberitahu, ada apa-apa masalah berkaitan dengan penilaian ni tak dapat buat atau tidak. Okey, itu maka saya akan you akan createkan satu WhatsApp group kepada saya. Okey, ada apa-apa soalan dah tanya setakat ni setelah setahun anda berada di sekolah baru anda akan dinilai. Okey, buat yang baik, jaga nama baik APG dan ilmu yang anda belajar ni jadilah gunakan sepenuhnya mengajar anak-anak murid di sekolah anda. Buat yang terbaik. Okey, jadi guru cemerlang. Okey, ada apa-apa dah tanya? Ada apa-apa dah tanya? Ada, Encik. Terima kasih. Okey, very good. Okey, Cik Tuan Haji Nakawi, saya rasa itu saja daripada bahagian saya. Terima kasih, Haji. Ya, saya. Okey, terima kasih Dr. Mani Rajan atas taklimat tadi. Tapi yang guru WhatsApp tu nanti saya akan wujudkan satu pautan. Nanti saya akan letak link dalam grup praktikum internship kita. Nanti semua masuk dalam tu lah. Nanti kita akan uruskan kemudian ya, Doktor. Okey, boleh. Terima kasih banyak, Haji. Okey, sebelum kita berakhir, ada apa-apa tak nak tanya apa-apa pada saya? Okey, beginilah. Saya tahu ramai yang tertanya-tanya, Cik, penempatan internship kami kat mana? Okey, saya bagi tahu secara ringkasnya, kita telah menempatkan pelajar di sekolah sama ada praktikum 1 ataupun praktikum 2. Salah satu daripada 2 sekolah yang pernah anda pergi.
Okey, kalau kata begitu, siapa-siapa yang clue dia lah, yang Sabah Sarawak tu, dah confirm lah sekolah Sabah Sarawak kita tak senaraikan. Kita hanya senaraikan semua pelajar berjaya ditempatkan di dalam daerah Kinta Utara. Jadi korang takkan keluar lah, anda semua takkan keluar daripada daerah Kinta Utara. Okey, senarai penempatan dan juga pensyarah penyelia internship anda, saya akan berikan pada taklimat, pautannya saya akan berikan pada taklimat 4 hari bulan tu nanti, taklimat pengurusan. Jadi taklimat pengurusan tu perkara-perkara yang perlu kita tahulah, apa benda yang kita perlu buat semasa internship nantilah dari segi pengurusan. Okey, cuma saya nak ingatkan sekali lagi pasal penghantaran borang PR3 ya. Saya ingatkan sekali lagi, pelajar mulai tahun ini tidak dibenarkan menghantar bagi pihak guru pembimbing. Jangan tiba-tiba ketuk pintu unit practicum datang jumpa saya, cik ini borang PR3. Memang confirm saya takkan terima. Itu je ya. Itu dari segi apa yang kita dah bincangkan dari segi pengalaman-pengalaman yang lepas, dan juga keputusan ini buat adalah demi menjaga integriti. Ya, ada banyak cerita sebenarnya tapi tak seronoklah kita kongsikan dalam taklimat kita pada pagi ini. Okay, jadi saya harapkan semua pelajar dapatlah orang kata apa membuat persiapan yang wajar ya. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau yang berada di kampung tu jaga keselamatan, jaga SOP supaya anda semua boleh balik ke sini dengan selamat untuk kita punya pembentangan yang akan berlangsung pada 4 hari bulan. Saya baru tahu malam tadi. Jadi jaga-jagalah keselamatan dan terutamanya berkenaan dengan COVID ni lah. Saya harapkan semuanya, saya doakan semuanya dapat buat pembentangan dengan baik dan juga semua dapat orang kata apa, buat persediaan dengan baik. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.